setiap hari pastinya kita akan mendapat perkabaran dan juga berita informasi terkini mengenai situasi semasa jangkitan penyakit coronavirus atau COVID-19 di Malaysia. Dan kalau semalam memang jumlahnya agak tinggi dan juga yang pertama tertinggi di Malaysia, iaitu sebanyak 317 kes baru dilaporkan. Bagaimanapun kita menantikan berkaitan dengan keputusan ataupun jumlah jangkitan hari ini yang akan dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga tetapi melihat kepada situasi ini, adakah kita sudah bersedia ataupun bagaimana keadaan dan juga situasi sekarang ini, bagaimana untuk kita memahami antara konteks paling penting untuk kita jaga, terutamanya melibatkan kes-kes tinggi yang beberapa hari ini melepasi 3 angka. Dan kita nak bersama dengan Profesor Awang Bulgibah Awang Mahmud, pakar epidemiologi ketika ini untuk kita memahami dengan lebih lanjut berkaitan dengan situasi dan juga keadaan semasa. Hello, Assalamualaikum Prof. Dan sejauh mana Prof melihat penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita ketika ini? Soalannya, terkawal ataupun tidak? Buat masa ni saya sebenarnya kalau kita lihat kes yang semalam misalnya, itu yang terbaru 317 kes, separuhnya adalah di negeri Sabah dan 100 kes adalah di dalam kluster Tembok di Kedah. Jadi yang tu terkawal. Di negeri Sabah tu disebabkan sudah ada temko untuk 4 daerah yang pada pantai timur, maka itu memberi ruang untuk mengesat semua konteks. Isunya sekarang ialah yang kerisauan saya adalah 176 orang yang telah kembali ke Semenanjung dan Sarawak daripada Sabah telah didapati positif. Yang tu yang didapati positif dalam ujian RT-PCR yang pertama. Ujian kedua tidak lakukan sebab HSO ni dia tak melibatkan ujian kedua. Jadi adakah itu sahaja ataupun ada lagi yang penularan dalam masyarakat yang tidak kita ketahui? Jadi itu yang merisaukan saya. Untuk yang dalam penjara, saya tidak begitu risau kecuali kaki tangan penjara. Dan yang menjadi persoalan bagi saya untuk yang dalam penjara dijangkiti oleh COVID-19 ni, adakah mereka mendapat jangkitan ni daripada banduan lain ataupun daripada kaki tangan? Kalau daripada kaki tangan, dia maksudnya ada dalam komuniti dan masyarakat yang kita tidak ketahui menjadi positif. Jadi kalau kita asingkan nombor-nombor ni, kalau kluster yang ada dalam penjara dalam satu orang, kita tidak begitu risau. Cuma yang kaki tangan mereka dan kontak mereka. Dan di Sabah juga langkah telah diambil. Cuma apabila kita lihat di Sabah misalnya, keupayaan fasiliti kesihatan misalnya dan sekitar kesihatan untuk membendung yang ini menjadi suatu yang merisaukan saya sedikit, disebabkan kapasiti mereka sudah hampir separuh digunakan untuk COVID-19, katil-katil dan sebagainya. Bilangan katil ICU dan sebagainya juga adalah terhad. Jadi sekiranya ia tidak dibendung dengan cepat, maka langkah lain perlu diambil untuk menangani atau membendung wabak di Sabah. Tapi kalau di negeri lain ni, yang kerisauan saya adalah yang di dalam komuniti. Yang ini kita tidak tahu. Dan kita tidak mempunyai sistem surveillance yang betul-betul real time. Sekarang ni kita mempunyai cara reaktif untuk mengesat jangkitan COVID-19. Jadi kita tidak ada petanda awal misalnya. Dan petanda awal sebenarnya sepatutnya sudah ada. Ya. Dan juga Prof, ini sesuatu perkara kalau boleh saya tanyakan berkaitan dengan pemantauan. Apabila kita melaksanakan PKP, banyak perkara yang perlu dan juga yang tidak boleh kita lakukan. Nak keluar pakai topeng muka, pelitup muka dan sebagainya. Tetapi untuk waktu dan juga keadaan sekarang ini, adakah pemantauan kita cukup baik, cukup bagus untuk kita mengekang penularan COVID-19 ini? Saya rasa kalau kita lihat pemantauan itu memang ada pemantauan. Cuma manusia ni apabila mesej tersebut tidak diulangi dan mereka tidak
gemar menggunakan pelitup muka, misalnya makan pelitup muka dan membuatkan sanitasi tangan. Jadi lama-lama mereka akan lupa. Jadi yang isu pemantauan ini adalah satu isu tingkah laku. Sebab itu saya menyarankan kalau kita nak memahami kenapa dan bagaimana kita nak mempertingkatkan pematuhan kepada SOP. Jadi bukan saja pemantauan, jadi kita nak membiasakan diri ke dalam dengan SOP ni. Kita perlu menggunakan pakar-pakar tingkah laku, behavioral scientist misalnya, supaya mereka boleh menasihatkan bagaimana kita membackagekan pesanan ni, yang mesej nak disampaikan supaya orang tidak jemu mematuhi SOP, supaya mereka memahami. Sebab SOP ni setengah orang dia tidak faham kenapa perlu lakukan ini, mereka tidak mempunyai gejala dan sebagainya. Tetapi apakah mesej yang kita sampai itu adalah ia telah sampai kepada orang yang sepatutnya dan dengan cara yang sepatutnya. Itu yang perlu. Jadi kalau nak pantau saja, saya rasa memang lebih jugalah nak pantau di semua tempat, di kedai, di dewan dan sebagainya. Ya, itu dari segi pemantauan. Tapi kalau situasi dan juga keadaan sekarang ini, Prof, ketika awal penularan COVID-19 ini pada beberapa bulan yang lepas, tetapi dalam keadaan sekarang ini, adakah kita melihat kepada corak penularan itu berbeza dengan sebelum pada awal-awalnya dan kita memasuki beberapa bulan ini? Ada perbezaan dari segi melihat kepada kaedah dan juga mungkin cara penularan itu? Cara penularan adalah sama. Saya rasa tidak banyak perbezaan. Dan kita telah ada beberapa kali juga melihat kes yang tinggi juga di dalam penjara pusat tahanan, depo tahanan imigresen dan sebagainya. Jadi yang tu cara yang sama. Sebab tu kluster tembok misalnya di Kedah, penularannya adalah sama. Cuma kita perlu tahu kenapa ia terjadi dalam penjara tersebut. Yang penularan yang lain juga sama. Mereka pergi ke tempat yang ramai orang. Dan dalam keadaan pilihan raya misalnya, kita tahu bahawa pergerakan penduduk itu akan bertambah. Juga pendedahan kepada orang yang mungkin tidak bergejala juga bertambah. Jadi apabila ada pergerakan penduduk yang bertambah dan pendedahan kepada orang yang tidak bergejala juga bertambah, maka dengan sendirinya ia akan menyebabkan penularan jangkitan. Jadi dari segi cara penularan, saya rasa tidak banyak beza. Dan cara untuk membendung wabak ini pun tidak berbeza daripada gelombang pertama, gelombang kedua kita. Jadi adakah kita boleh mengatasi kes-kes yang sekarang ini? Saya rasa insyaAllah kita boleh. Dan gunakan pendekatan yang sama. Cuma kita tidak perlu buat masa ni. Saya tidak tahu pada masa hadapan. Buat masa ni. Menggunakan PKP kepada seluruh negara. Disebabkan ada peluang untuk kita membendung wabak ini dalam seminggu dua ni, di mana kita uji dan pastikan semua yang kembali dari Sabah misalnya menjalani ujian kedua dan sebagainya. Kalau mereka telah lama kembali, dah 14 hari kembali, saya rasa, dan tidak ada kluster simbol daripada mereka, tidak mengapa. Tapi ada yang telah menjalani ujian pertama saja dan ujian pertama tersebut katakan negatif, kita tidak boleh mengharapkan satu ujian saja. Jadi itu yang saya dah sarankan juga dulu pada 29 September bahawa mereka perlu menjalani ujian kedua dan juga mereka yang telah kembali sebelum 27 September perlu menjalani RT-PCR. Baik. Cuma tarikh itu boleh berbeza lah sekarang. Ya. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud, pakar epidemiologi, atas penerangan dan juga penjelasan itu tadi. Dan juga kita faham ini yang perlu anda lakukan, bahawa SOP itu penting, cara penularannya sama, dan juga kita kena pastikan rantaian itu dapat diputuskan dalam tempoh 2-3 minggu ini. Mungkin kita dapat menyaksikan kurangnya jumlah jangkitan yang ada di Malaysia. Terima kasih sekali lagi Prof.